Question and answer. Hi, Assalamualaikum. In this video, we are going to discuss question and answer under topic the definition of derivative. Okay, this question comes from your classmate. Okay, soalan dia ialah given fx equals to set x plus 2x and then find f prime x using the definition of derivative. Okay, maksudnya pakai formula ni. So, yang ni dia cari f prime x tapi tak tulis simbol f prime x. Okay. Mula dia tulis dulu fx. Okay. Set x equals to x to the power of half. Betul. And then yang ni masih lagi 2x. Sebab yang ni adalah fx. Okay. Yang ni dengan ni benda yang sama. Tapi tiba dekat sini, nampak dia dah differentiate. Okay. So, wajib tulis simbol f prime x. Okay. Yang ni guna formula generalized power rule yang kita akan belajar nanti. Okay. Sebenarnya bahagian yang ni ialah untuk kita check the final answer. Okay. Jawapan akhir nanti kita akan dapat macam ni. Cuma sekarang kita nak guna definition of derivative. So tak bolehlah guna cara yang ni. Tapi cara yang ni boleh untuk semak jawapan. Okay. Kalau dalam soalan ni kita kena guna definition of derivative. Okay. Alright, so using definition of derivative ni kita tahu final answer nanti akan dapat macam ni using generalized power rule. Tapi kalau kita guna definition of derivative, first kita identify fx kita and then kita kena cari fx plus h. Yeah? Yang ada x ni kita just gantikan dengan x plus h. Yang ni tak boleh simplify lagi tapi yang ni boleh expand. So kita expand. And then dia tulis formula first principle or definition of derivatives. Betul. And then dia masukkan fx plus h. Yang ni dia masukkan dekat sini. And then in between is minus. And then dia masukkan fx. Ini kita punya fx. And then over h. Yeah? So betul. Lepas tu bila expand ni jadi minus. Yang ni jadi minus juga. So we can simplify positive 2x and minus 2x. Okay, betul. So, tinggallah set x plus h plus 2h minus set x. Okay, over h. Dekat luar masih lagi ada limit h approaches 0. And belah kiri mesti tulis f prime x. Okay. Sebab ini adalah formula untuk f prime x using the first principle of the definition of derivative. Okay. So, rakan anda ni dia start sampai sini. Okay. So, kita nak sambung lah. Okay. Selepas daripada step yang ni. Right. Okay. Saya sambung daripada step yang ni. Okay. So, selepas daripada yang ni, saya tulis semula yang ni. Okay. Kita tengok dekat atas ni kita ada 3 terms. 1, 2, 3. Okay. And then kalau kita guna direct substitution, kita akan dapat sini set x minus set x equals to 0. And then kita ganti h0 kat sini, so dapat 0 over 0. Which is undefined ataupun error. So tak bolehlah guna direct substitution. Okay. So what should we do? Kalau ada set, kena darab dengan conjugate. Tapi normally kalau conjugate, biasanya ada 2 terms. Yang ni ada 3 terms. 1, 2, 3. So buat apa? Saya kumpul dulu yang ada set berdekatan. Okay, saya buat macam ni. F prime x equals to limit h approaches 0. Yang ni saya letak berdekatan. Okay, and then plus 2h over h. Right? Okay, lepas tu kita pecahkan dia. Okay, saya pecahkan dia yang ada set satu fraction, yang tak ada set satu fraction. Okay, so saya pecahkan jadi limit h approaches 0, set x plus h minus set x over h. And then plus, sebab yang ni plus, 2h over h. Okay. Dan kita simplify yang h atas dengan h bawah ni. So, jadi 2. Alright. Semua ni dalam limit h approaches 0. Right. Okay, sampai sini kita boleh separatekan limit ya. Semua ni dalam limit h approaches 0 and then kita separatekan limit. So yang ni satu limit and then plus
Yang ni satu limit lagi. Okay. Yang ni datang daripada formula properties of limit. Yang kita belajar dalam chapter 1 lepas. If we have limit x approaches A. A ni means any value. Okay. Fx plus or minus gx. Okay. Kalau limit and then dalam tu ada function, in between dia plus or minus. Okay. Sekarang in between kita adalah plus. So we can separate dia punya limit. Kita pecah satu-satu. Kalau plus akan jadi limit fx plus limit gx. Okay. Kalau minus, kita akan pecah jadi minus. So, dalam kes yang ni, kita pecah jadi limit h approaches 0, set x plus h minus set x over h. Okay, kita ambil yang ni. And then, sebab sini plus, so plus limit h approaches 0. Kita ambil yang ni. 2, sebab yang ni 2. Alright. And then, we have f prime x equals to limit h approaches 0. Okay, yang ni ada set. Okay, kalau kita guna direct substitution, kita akan dapat gantikan 0 dalam h ni, kita akan dapat set x minus set x, which is equals to 0. So, 0, yang ni pun kalau ganti dapat 0. So, 0 over 0. So, error. So, kita kena buat apa kalau ada set? Kita kena darab dengan conjugate. Okay, conjugate kepada term yang ada set. So, yang ni ada set. So, conjugate kepada yang ni ialah in between-nya plus. Yang dalam set tu kita tak tukar tanda. Ya? Kita tukar tanda yang di luar set sahaja. And then kita kena darab atas dengan bawah benda yang sama. Kenapa? Sebab atas bawah sama maksudnya 1. So, apa-apa yang darab dengan 1 dapat balik yang asal. Okay. So, yang bahagian yang ni kita tak boleh guna direct substitution sebabnya dapat 0 over 0. And then ada set. So, kita kena darab dengan conjugate. So, yang bahagian ni kita kena buat macam ni. Okay. Yang plus limit h approaches 0 to ni, no variable h to substitute. So, masih lagi dapat 2. Okay. Hilang dah perkataan limit. Okay. Yang ni masih lagi ada perkataan limit. Yang ni hilang dah sebab seolah macam kita dah replace h equals to 0 into variable h. Tapi dekat sini tak ada variable h. So, dia still 0. Okay. Sini ke sini kita pakai formula ni. Okay. Daripada properties of limit. Limit x approaches A. A tu maksudnya any value. C tu maksudnya any constant. So, equals to C. Okay. Equals to constant. So, sekarang constant kita 2. So, dapat balik constant 2. Alright. Okay, lepas tu, yang ni, fraction time fraction, kita just darab straight. Ya. Atas darab atas, bawah darab bawah. Okay. Kita letak dalam bentuk bracket dulu. Okay. Bracket yang ni, darab bracket yang ni. And then H, darab dengan bracket yang ni. And then plus 2. 2 yang belakang ni dah tak ada limit dah ya. Sebab kita dah solve using properties of limit ni. Alright. And then, yang atas ni, kita bila kita darab dengan saling conjugate, so dia akan jadi yang depan ni kuasa 2, in between minus, and then yang belakang ni kuasa 2. Yang bawah ni tak perlu buat apa sebab yang ni dia bukan darab dengan saling conjugate. Alright? And then kita still lagi ada plus 2 sini. Alright? Okay, yang bahagian ni daripada darab saling conjugate ni, macam mana kita dapat yang ni? Yang ni kita pakai formula ni. Okay? If we have A plus B times A minus B. Okay? Yang ni macam bentuk A plus B times A minus B lah. Okay? Tapi yang ni minus dulu dan baru plus. Tak kisah ya. Kalau darab, sama je maksud dia. Okay? 2 times 1 equals to 2. 1 times 2 equals to 2 juga. Okay? So, kita boleh sama ada plus dulu kat depan ataupun minus kat depan. Okay? So, jawapannya apabila kita expand dapat A squared minus B squared. Sebab tu dapat macam ni. Okay? Kalau you pandangan mata hati, macam A kita adalah set X plus H. Okay? B kita adalah set X. Okay? And then, sampai sini, saya sambung ke atas ni. So, we have F prime X equals to limit
H approaches 0. Yang ni kita boleh simplify cert dengan squared. So no more cert and no more squared. So tinggal x plus h and then minus. Yang ni pun boleh simplify squared dengan cert. So tinggallah x saja. Okay. Dan yang bawah ni kita tak perlu buat apa. Okay. And then plus 2. Okay. Lepas tu, yang ni kita boleh simplify x minus x equals to 0. So, tinggallah atas h sahaja. Okay. And then bawah masih lagi ada h. Okay. And then, kita boleh simplify h atas dengan h bawah. Okay. So, bila simplify h atas dengan h bawah, kenapa boleh simplify? Sebab h hubungan dengan dalam bracket ni adalah darab. Okay. Celah-celah ni darab. So, we can simplify. Okay. So, tinggallah limit h approaches 0, 1 over cert x plus h plus cert x plus 2. Okay. Yang 2 ni dah tak ada limit dah sebab kita solve yang ni tadi. Okay. Alright, sampai sini once kita dah simplify h atas dengan h bawah, so kita boleh guna direct substitution lah sebab bila kita dah simplify atas dengan bawah dia punya h ni, kita dah berjaya hilangkan 0 over 0. Sebab dekat step ni kalau kita ganti h0, kita mesti dapat 0 over 0. Because 0 times apa-apa pun dapat 0. Okay. So once you dah potong h atas dengan bawah, after simplify ni, so kita boleh guna direct substitution. And then when we use direct substitution, no more limit expression. Jadi sampai step yang ni, kita boleh gantikan h0 into whatever h yang ni. Okay. So dapat 1 over cert x plus cert x plus 2. Okay. No more limit expression sebab kita dah substitute h0 into whatever h here. Okay. And then sampai sini. Macam nak tambah cert x tambah cert x. Okay. Yang ni kita akan dapat 2 cert x. Okay. So akan jadi macam ni. F prime x equals to 1 over 2 cert x and then plus 2. Alright. Okay. Macam mana daripada cert x plus cert x ni kita dapat 2 cert x. Okay. Okay. Kita tengok ini. If we have x plus x, kita dapat 2x. Okay. Y plus y equals to 2y. A plus a equals to 2a. So, kalau kita ada set x plus set x equals to 2 set x. Sebab tu kita dapat macam ni. Alright? And then plus 2. So, this is the final answer. Alright? Kalau kita compare dengan yang apa tu f prime x guna cara biasa ni, guna derivative using generalized power rule, kita dapat same answer. Okay? Yang ni nampak lagi pendek lah jalan kerja ni. Okay? Kalau soalan tak mention guna the first principle or definition of derivative, jalan ni lebih cepat lah. Okay? Tapi kalau soalan mention guna cari f prime x guna definition of derivative or the first principle, maka wajib pakai formula limit ni. Okay? Jalan kerja dia panjang sikit. Okay? Compare to yang ni. Tapi kita boleh guna cara biasa ni, differentiate using generalized power rule yang ni dalam kes soalan ni untuk semak jawapan. Okay? So that kita tahulah jawapan kita nanti betul ke laut ke darat ke. Okay? So dalam kes ni sama, maksudnya jawapan ni betul. Okay? Kalau tak sama tu maybe ada tersalah lah kat mana-mana. Alright? Thank you. Bye. Assalamualaikum.